Fizik tingkatan 5 KSSM, bab yang ke-6 keradioaktifan, subtopik yang kedua tenaga nuklear. So sebelum ni kita belajar reputan radioaktif, di mana kita ada 3 jenis reputan, alfa, beta dan gamma, dan kita belajar juga siri reputan dan juga separuh hayat. Okey, so sekarang ni adalah topik di mana kita nak belajar tentang tenaga nuklear, dan tenaga nuklear ni adalah fizik. Ini barulah kita belajar tentang fizik. Sebelum ni adalah lebih kurang macam kimia sedikit, tapi taklah secara ekstensifnya kimia yang kita belajar tu. Cuma yang subtopik seterusnya barulah kita nak tengok sudut fiziknya. So kenapa nak kena belajar dulu sebelum-sebelum ni? Sebab dia ada kaitan lah yang sebelum-sebelum tu dalam penghasilan tenaga nuklear. Tenaga nuklear ialah tenaga atom. Tenaga atom yang dibebaskan semasa tindak balas nuklear. Seperti yang kita dah belajar sebelum ni, reputan radioaktif ada 3. Tapi yang kita akan belajar yang baru adalah pembelahan nukleus dan juga pelakuran nukleus. Okey, dua ni yang kita akan tumpu perhatian lah dekat dalam subtopik yang baru ni, sebab reputan radioaktif kita telah pun sentuh. Okey, so kita tengok apa itu pembelahan nukleus. Pembelahan nukleus ialah tindak balas nuklear apabila satu nukleus yang berat menjadi 2 atau lebih nukleus yang lebih ringan dengan membebaskan tenaga yang banyak. So nukleus yang berat, iaitu contohnya dekat sini, satu nukleus uranium 235 dibedil dengan satu neutron. Okey, kita tambah lagi berat nukleus uranium ni, dia menjadi sangat berat dan sangat tidak stabil. So dia mula membelah menjadi atom yang kecil, nukleus yang kecil. So tak semestinya mengeluarkan 2 nukleus, dia boleh jadi lebih juga, tapi dekat sini ditunjuk 2 lah. Membelah menjadi 2 atom barium 141 dan tritium 92. Selain daripada itu, dia akan membebaskan 3 neutron baru. 3 neutron baru secara spontan dan tenaga yang sangat besar dibebaskan. So tenaga ni nanti kita akan kira lah berapa banyak yang telah dibebaskan. So kat sini dia punya persamaan nuklearnya, uranium 235 tambah 1 neutron menjadi uranium 236 yang tidak stabil. Uranium 236 membelah menjadi barium 141 dan tritium 92 berserta dengan 3 biji neutron dan tenaga yang sangat banyak, dan kita akan kira tenaga ini kemudian lah. Okey, pelakuran nukleus. Pelakuran nukleus ialah tindak balas nuklear apabila nukleus yang kecil dan ringan bercantum membentuk satu nukleus yang berat dengan membebaskan tenaga yang banyak. Tindak balas ini berlaku pada suhu dan tekanan yang amat tinggi. Saya kata kat sini amat tinggi tu sangat tinggi. Dalam unit beribu-ribu lah. Beribu-ribu suhu, beribu-ribu juga tekanan. So tidak sangat susah berlaku, dan ini hanya berlaku dekat permukaan matahari, dalam teras matahari. So memerlukan suhu dan tekanan yang sangat tinggi lah di teras matahari. So pelakuran nukleus melibatkan deuterium dan tritium bagi menghasilkan nukleus helium yang lebih berat. Tenaga dan 1 neutron turut dibebaskan. Apa itu deuterium dan tritium? Mereka ini adalah radioisotop. Radioisotop ataupun isotop bagi hidrogen. So deuterium 2 1 hidrogen, tritium 3 1 hidrogen. So bercantum menjadi 4 2 helium, pada masa sama terbebas juga 1 neutron, dan tenaga yang dihasilkan sangat-sangat besar. Maka disebabkan itu kita memperoleh tenaga daripada matahari datangnya daripada pelakuran nukleus yang berlaku dalam teras matahari itulah. So cahaya matahari
tenaga haba yang kita dapat daripada matahari itu datang daripada pelakuran nukleus. So persamaannya 2H tambah 3H menjadi 4 helium tambah 1 neutron dan tenaga. Tenaga ini kita akan kira kemudian. Okey, untuk mengira tenaga yang dibebaskan, tenaga nuklear yang dibebaskan, dia kena berdasarkan hubungan jisim ataupun kita panggil cacat jisim dengan tenaga itulah. So nak mengira jisim ataupun cacat jisim bagi atom sangat-sangat sukar kerana atom adalah bersaiz sangat-sangat kecil. So tidak sesuai lah kita nak guna unit gram ataupun kilogram. Kenapa kita kena guna unit gram atau kilogram tu? Sebab kilogram tu adalah unit SI. Joule ataupun unit tenaga, joule itu datang daripada unit kilogram, unit SI. So macam mana tu? Macam mana kita nak ubah supaya kilogram tu kita boleh tukarkan kemudian. Maksudnya kita guna satu unit jisim yang baru yang tidak SI dan kita ubah unit yang tidak SI tu kepada kilogram pada akhir jalan kira nantilah untuk mengira joule. Tapi sebelum tu macam mana kita nak tahu cacat jisim tu? Nak tahu berapa banyak jisim atom itu. So seperti yang kita telah belajar dalam pelajaran kimia, dia datang daripada jisim molar. Apa itu jisim molar? Jisim relatif. Kita compare jisim atom itu dengan satu atom yang standard. So kalau berat atom tu dengan atom standard kita tu 2 kali ganda, maka kita bagi 2 jisim molar. Kalau dia setengah jisim molar daripada atom standard. So atom standard yang kita pilih adalah karbon 12. Kenapa kita pilih karbon 12? Sebab karbon 12 paling banyak unsurnya dalam bumi dan dia stabil. Dia tidak mempunyai isotop yang tidak stabil. So macam karbon 13, isotop yang tidak stabil, dia akan berubah menjadi karbon 12. So tidak ada signifikan lah kalau kita pilih karbon 13 sebab dia kurang stabil. So kalau better kita pilih benda yang kita nak compare tu sangat stabil dan paling banyak boleh dijumpai, paling senang lah dijumpai dan paling banyak yang ada dekat permukaan bumi. So kita pilihlah karbon 12 sebagai kita punya standard. So dekat sini cara kita nak menentukan jisim molar ataupun dalam fizik kita panggil dia unit jisim atom. Unit jisim atom, UJA. U.J.A. So yang ni adalah jisim molar lah sebenarnya. Okey, nombor Avogadro ialah bilangan atom yang terdapat dalam 1 mol karbon 12 iaitu Na itu 6.02 darab 10 kuasa 23 atom. Berapa banyak atom ni sangat banyak lah. Kalau kita nak bayangkan berapa banyak bilangan Avogadro ni, kalau kita letak duit siling, dia akan membentuk lapisan duit siling tu sehingga ke bulan. Di mana kalau kita kelilingkan permukaan bumi kita dengan duit siling, contohnya 50 sen ke 20 sen ke, dia akan membentuk berlapis-lapis lah. Satu lapisan permukaan bumi tu, lepas tu ada 2 lapisan lagi dan bukan berhenti setakat 2 lapisan dan dia berlapis-lapis sampailah ketebalan lapisan tu hingga ke bulan. Itu adalah bayangan bilangan nombor Avogadro ini. So sangat-sangat banyak atom lah, sangat-sangat, sebab atom tu sangat kecil. So jisim bagi satu atom karbon 12 ditetapkan sebagai 12 UJA. So jisim molar ni 12 sebagai standard kita lah, sebab nama pun karbon 12 kan. So kita letak je lah nombor 12 sebagai standardnya. So 1 UJA ditarifkan sebagai jisim yang bersamaan dengan 1/12 lah. Kalau karbon 12, 1 karbon 12 bersama dengan 12, 1 UJA adalah 12 bahagi 12 lah, 1/12 maksudnya. 1/12 daripada jisim atau karbon tadi. 1/12 darab 12 UJA, dia akan menghasilkan 1 UJA. Macam itulah maksudnya. Jisim 1 mol karbon 12, kalau kita belajar dalam kimia, jisim molar karbon 12 adalah 12 gram. Ini bukanlah unit SI. Unit SI adalah kilogram. So kita kena bahagi 1000 lah, 0.012 kilogram. So tulis kat sini lah 0.012 kilogram. Okey, yang tu adalah 1 mol. Yang banyak tu lah 1
satu mol kita ada 6.02 darat 10 kuasa 23 atom. Beratnya adalah 0.012 ataupun jisimnya lah. Jisimnya 0.012 kilogram. Okey, jisim bagi satu saja. Satu atom karbon kita bahagilah 0.012 dengan 6.02 ni. Untuk dapatkan satu saja. Kita dapat 1.99 darat 10 negatif 26 kilogram. Sangat-sangat kecil. Kan negatif 26. Maksudnya 0.000 sebanyak 25 kali. Lepas tu barulah ada nombor 199. Banyak. Sangat-sangat kecil kan. Dia sangat-sangat kecil. So sukar untuk kita ukur menggunakan unit SI. Sebab tu kita guna unit jisim atom ini. Lebih senang lah. 12 tu kita tahu nombor dia. 1 tu kita tahu, tak perlulah kita nak tulis dalam bentuk perpuluhan yang banyak. So kalau kita definisikan 1 UJA tu berapa banyak kilogram? 1 UJA adalah 1/12 jisim karbon tadi. Satu atom karbon tadi. So karbon yang asal 0.012 bahagi dengan 6.02 darat 10/23. Kita akan dapat jawapan tadilah bahagi 12 je, macam tu lah ceritanya. 1.66 darat 10 negatif 27 kilogram. Ini adalah pertukaran unit daripada UJA kepada kilogram. UJA tu apa? UJA tu jisim molar lah, sama macam kimia. Okay, so kalau kita tengok kenapa kita bersusah payah nak kena tukar unit apa semua bagai untuk jisim ni, sebab dia melibatkan pertukaran hubungan antara jisim ataupun kita namakan cacat jisim kepada tenaga. Okay, apa itu cacat jisim? Okay, cacat jisim ialah kehilangan jisim. Cacat jisim ialah kehilangan jisim. Kehilangan jisim. Okay, macam mana boleh hilang pula jisim ni? Okay, so cerita dia macam ni lah. Kalau kita tengok contoh sini, yang ni adalah pembelahan nukleus. Tu neutron dibedil kepada uranium-235 membentuk uranium-236 yang tidak stabil. Okey, so kita tahu jisimnya bertambah lah daripada 235 jadi 236. Lepas tu dia akan membelah menjadi krypton dan barium. Okey, krypton dan barium ni jisimnya 91 dan 140. Okey. Dan dia selain daripada krypton dan barium, kita tahu dia akan membebaskan 3 biji neutron. Okey, dan kalau kita tambah semua jisim-jisim ni balik, kita akan dapati jumlahnya adalah 235 dekat sini. Tetapi jumlah asalnya tadi 236. Betul tak? Tadi saya dah cakap dah 236. Maka ada sedikit kehilangan jisim. So kehilangan jisim tu namanya cacat jisim sebanyak 0.18606 UJA. So akan berlaku cacat jisim untuk semua jenis tindak balas nuklear. So saya ulang lagi sekali, untuk semua jenis tindak balas nuklear memang akan ada cacat jisim. Kenapa kena ada cacat jisim? Sebab adanya tenaga ni. Tenaga ni bukannya suatu misteri. Tenaga ni datang daripada cacat jisim sebenarnya. So siapa yang discover benda ni, macam mana tenaga ni datang daripada cacat jisim, dia nama dia, saintis tu nama dia Albert Einstein lah, dengan formula ataupun persamaan yang popularnya E sama dengan mc square ataupun mc kuasa 2, di mana m itu adalah cacat jisim. So dekat sini dia membuat teori bahawa jisim boleh ditukarkan kepada tenaga. Sebelum ni kita tahu tenaga boleh ditukarkan kepada tenaga yang lain dan dia tidak boleh dihasilkan ataupun dimusnahkan. Dia hanyalah boleh ditukarkan kepada bentuk-bentuk yang lain. Itu adalah prinsip keabadian tenaga. Kali ini tenaga seolah-olah terhasil secara misterinya, tanpa ada tenaga-tenaga lain kan. Datang daripada mana tenaga ni? Tiba-tiba saja muncul. Sebab tadi kita kata tenaga tidak boleh dicipta ataupun dimusnahkan, tapi tiba-tiba muncul pula tenaga. Okey, so tenaga itu sebenarnya datang daripada
cacat jisim, kehilangan jisim. Something must be paid lah. Satu benda mesti kita bayar lah untuk dapat balik tenaga tu. So kita bayar dengan sedikit jisim yang dinamakan cacat jisim tu untuk menukarkannya kepada tenaga. So kalau kita lihat formula ni ataupun persamaan ini, inilah yang mencetuskan perang nuklear. So disebabkan persamaan ini adalah tercetusnya perang nuklear, dan Albert Einstein tu sendiri sangat-sangat membenci persamaan yang direka ini, yang dia temukan ini, kerana disebabkan persamaan ini negara-negara berperang menggunakan bom-bom nuklear seperti yang berlaku di negara Jepun lah. Okey, so disebabkan formula ini dia mencetus kepada fenomena peperangan. Okey, tetapi sebenarnya formula ini juga digunakan untuk mengekstrak ataupun mendapatkan tenaga nuklear, di mana tenaga nuklear itu kita boleh tukarkan kepada tenaga elektrik. Itu adalah dari sudut positif persamaan ini. Dari sudut negatifnya, dia memang digunakan dalam perang nuklear lah. Okey, C tu apa benda? C ni kita dah pernah nampak dah dalam pelajaran tingkatan 4. Dia adalah kelajuan cahaya dalam vacuum, iaitu 3.00 darab 10 kuasa 8 meter per saat. So yang ni adalah nilai kelajuan cahaya. Okey, so cacat jisim mesti dalam kilogram, tapi yang kita ukur dalam UJA. So akhir sekali, dalam langkah yang terakhir, barulah kita tukarkannya kepada kilogram dengan mendaratkannya dengan 1.66 darab 10 negatif 27 seperti yang kita dah kira di atas tadi. Okey, galeri maklumat tenaga nuklear boleh dinyatakan dalam unit mega electron volts MeV, iaitu bersamaan dengan 1.6 darab 10 negatif 13 joule. Sebab tenaga nuklear ni sangat-sangat kecil juga sebenarnya kalau kita kira guna joule. So kita boleh ubah unit joule tu kepada unit mega electron volt, di mana kita tak perlu deal dengan nombor-nombor yang kecil ataupun nombor-nombor yang tidak cantik seperti ini. Dia tukarkan kepada nombor yang lebih cantik lah. Okey, contoh satu, persamaan di bawah menunjukkan radium 226 mereput menjadi radon 222 dengan memancarkan zarah alfa. So ni reputan alfa, satu benda yang tidak baru, dah pernah belajar dah pun. Dia beri jisim radon 226 226.54, jisim radon 222 adalah 22.018 UJA, dan jisim 42 helium 4.003. Hitungkan tenaga nuklear yang dibebaskan. So nak hitungkan tenaga nuklear, kita guna formula EMC square. So nak guna formula EMC square, kita dah tahu C tu memang dah ada lah nilai dia 3.0010.8 ni. Kita kena cari cacat jisim. Okey, cari cacat jisim dulu. So kita tahu cara nak cari cacat jisim. Benda yang di hujung ni hasil kita tambah jisimnya, kita tolak dengan yang bahannya, yang awalnya. So yang akhir jisimnya 222.018, kita tambah dengan helium 4.003. Lepas tu kita tolak dengan radium. Radium 226.54. Kita akan dapat jawapan kita tu 0.519 UJA. Okey, yang ni bukan unit SI, kita kena tukar kilogram. Macam mana nak tukar kilogram? Darab dengan 1.66. 1.66 darab 10 negatif 27, kita akan dapat 8.6154 darab 10 negatif 28 kilogram. So ni barulah cacat jisim. So kita kena kira EMC square kita tu, masukkan dalam formula darab 10 negatif 28, 3 darab 10 kuasa 8, jangan lupa kuasa 2, selalunya tertinggal lah kuasa 2 ni, jangan lupa. Dan kita akan dapat 7.75 darab 10 negatif 11 joule. Again, nombor kecil. Kita nak tukar mega electron volt pun boleh, tapi tidak diperlukan lah dekat sini sebab unit SI tu penting. Unit SI semua faham lah. Okay, contoh 2. Matahari merupakan sumber tenaga kepada bumi. Tenaga ini dihasilkan oleh tindak balas pelakuran. Okay, pelakuran cantum. Ingat pencantuman hanya berlaku dalam teras.
matahari seperti yang ditunjukkan dalam persamaan. Hitungkan tenaga nuklear yang dibebaskan dalam unit Joule. Tenaga nuklear adalah EMC square. M kita adalah cacat jisim. So kita kena apa-apa pun cari cacat jisim. Yang akhir tolak yang awal. So yang akhir helium kat sini 4.003. So M sama dengan 4.003 tambah dengan 1 neutron 1.009. Tolak yang awal 2 hidrogen ni deuterium 2.014 tambah dengan tritium 3.016. So kita akan dapat 0.018 UJA. So tukar kepada kilogram, darab dengan 1.66, darab 10 negatif 27, kita akan dapat 2.988 darab 10 negatif 29 sebagai cacat jisimnya. Masukkan dalam formula 2.988 darab 10 negatif 29 darab dengan 3.0 darab 10 kuasa 8, jangan lupa kuasa 2, kita akan dapat 2.69 darab 10 negatif 12 Joule. Okey, tengok pula penjanaan tenaga elektrik dalam reaktor nuklear. Benda ni dah belajar juga dalam tingkatan 3 tapi tak detail. So kita belajarlah detail sikit tentang struktur penjana elektrik menggunakan tenaga nuklear ini. Okey, so kita ada strukturnya, ada dinding konkrit tebal. Dalam ni kita ada yang pertama yang berlaku adalah pembelahan nukleus uranium. Uranium apa? Uranium 235. Dan pembelahan ini menghasilkan tenaga haba. Okey, tenaga haba itu memanaskan air yang mengalir di sekelilingnya. Air berubah menjadi steam. Steam dialirkan kepada turbin. Turbin diputarkan. So, turbin diputarkan. Dalam penjana ni ada magnet. Maka yang turbin ni gegelung lah kan. Gegelung yang berputar dalam medan magnet menghasilkan arus aruhan ataupun beza keupayaan aruhan. So dia sebenarnya menghasilkan tenaga elektrik lah. So tenaga elektrik ini dialirkan kepada pencawang dan seterusnya ke domestik. Itu adalah konsep asas penghasilan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear. So kebanyakan orang mungkin berfikiran tenaga nuklear tu sendiri bertukar menjadi tenaga elektrik. Tak, sebenarnya dia memerlukan medium, iaitu dia memerlukan air lah. So tenaga nuklear tu memanaskan air menjadi steam. Steam tu yang memutarkan turbin. Apa-apa pun nak menghasilkan tenaga elektrik mesti kena ada penjana arus ulang-alik yang kita dah belajar sebelum ini. Mesti kena ada. Kecuali lah kalau dia menggunakan tenaga solar, di mana tenaga cahaya tukar direct kepada tenaga elektrik tanpa perlu ada pengantara. Yang tu sahaja yang dikecualikan. Untuk semua jenis bentuk tenaga yang lain mesti kena melalui penjana, iaitu konsep aruhan elektromagnet lah. Mesti kena melalui penjana, termasuklah nuklear ini. Dan air yang panas itu akan dimasukkan ke dalam kondenser, di mana kondenser ini akan menyejukkan air itu dan seterusnya dipampkan semula lah ke dalam reaktor tadi. So air yang panas itu dibawa kepada menara sejuk. Menara ni yang selalu nampak dalam cerita movie apa semua tu, bentuk dia muncul macam tu sangat tinggi lah kan, dan keluar asap-asap ni. Asap-asap ni bukan asap rumah hijau yang adalah wap sahaja. Dia adalah wap air. So dia bersih lah, tidak memudaratkan alam sekitar. So dia dari mana dia dapat air tu? Daripada laut lah. Sebenarnya selalunya reaktor nuklear mesti di tepi laut, di tepi pantai selalunya lah, untuk mudah memperoleh bilangan air yang banyak. Okey, ini yang berlaku dalam reaktor nuklear. So neutron dibedil kepada uranium jadi uranium 236 yang tidak stabil, kemudiannya membelah menjadi krypton dan barium. So dan menghasilkan tenaga yang banyak datang daripada EMC square tu, cacat jisim lah. Okey, dan juga akan membebaskan 3 biji neutron yang baru.
Dan 3 biji neutron yang baru ni dia akan membedil uranium yang tidak bertindak balas lagi, uranium yang lain lah. So dia bukan ada satu uranium saja, dia ada banyak lah, sebab uranium ni nampak besar tapi sebenarnya masih lagi kecil. Susah nak dilihat dengan mata kasar sebab dia atom kan, atom besar kecil. So kalau kita ada segenggam uranium, kat situ dah ada berbilion-bilion kan, banyak mol lah, banyak mol atom uranium. So 3 biji neutron yang baru itu membedillah lagi 3 biji uranium yang ada yang belum bertindak balas, dan uranium itu pun tak stabil. 3 biji neutron yang baru ni pun membedillah 3 biji atom uranium yang tidak bertindak balas lagi. So uranium ni semua menjadi tidak stabil dan membelah menjadi krypton dan barium yang baru. Dan setiap pembelahan tu menghasilkan 3 biji neutron yang baru juga. So kita ada sekarang ni 9 biji neutron yang baru, dan 9 biji neutron baru ni pun akan membedil lagi lah uranium yang lain. So yang ni kita panggil tindak balas berantai, di mana dia tidak akan berhenti kalau kita tak buat something. Dia akan berterusan lah sampailah habis semua uranium tu. Sampai habis uranium itu. Dan tindak balas ni sangat-sangat pantas kerana penghasilan neutron ni sangat serta-merta. Dia berlaku serta-merta dan neutron ni sangat kecil dan bergerak pantas. So dia boleh kena pada uranium yang tak bergerak tu. Macam mana kita nak mengawal tindak balas berantai ni supaya dia tidak menjadi tidak terkawal kan? Kalau tak terkawal tu dah menjadi bom nuklear tu. Kalau dia terkawal dia menjadi reaktor nuklear. Kalau dia tidak terkawal dia jadi bom nuklear. So macam mana kita nak mengelakkan dia menjadi bom nuklear? Kita adalah ciri-ciri keselamatan. So cara kita nak mengawal kadar tindak balas nuklear, dia tidak sama macam kita nak kawal kadar tindak balas kimia. Kan kimia kita boleh ubah suhu, boleh ubah kepekatan, boleh ubah tekanan, boleh letak mangkil. Tetapi untuk tindak balas nuklear kita kena ada dua benda ni lah, rod pengawal dengan moderator. So rod pengawal untuk mengawal kadar tindak balas dengan menyerap neutron yang berlebihan. So contohnya kalau kita nak bagi dia steady saja, taklah sepantas sangat. So kita boleh serap 2 biji neutron yang berlebihan tu, hanya 1 biji neutron sahaja yang dibebaskan. So 2 yang diserap tu diserap oleh siapa? Oleh rod pengawal yang diperbuat daripada boron atau cadmium. So dia ada dekat yang atas ni lah. Kalau kita nak bagi dia laju, so kita angkatlah rod pengawal ni, jauhkan dia daripada rod uranium ni. Rod uranium ni adalah bahan api kita tu lah. Okey, so kalau kita nak bagi dia perlahan ataupun kita nak offkan nuklear reaktor ni, kita masukkan, jatuhkan atau rendahkan rod pengawal hingga ke dalam rod uranium supaya dia boleh menyerap elektron. Okey, moderator memperlahankan neutron yang bergerak pantas yang terhasil supaya pembelahan nukleus boleh berlaku. Diperbuat daripada bahan seperti grafit atau air. Air ni bukan jenis air yang biasa, dia adalah kategori air berat. Yang mana H2O dia tu, hidrogen dia tu diperbuat daripada deuterium ataupun tritium, bukan hidrogen yang kita tahulah. Maka kita kategorikan dia air berat. Selalunya kita guna grafit pun boleh. Grafit adalah bermaksud karbon. Kita guna karbon. Dia untuk tujuannya sebab neutron kita ni bergerak sangat-sangat pantas. Takut neutron kita ni dia tidak langgar pun sebenarnya dengan uranium, sebab uranium ni dia steady, neutron ni sangat pantas dan kecil, so dia boleh pergi mata-mata. So untuk mengelakkan berlakunya pembaziran neutron itu, kita boleh slowkan dia, memperlahankan neutron itu dengan menggunakan moderator ataupun grafit tu. Maka neutron kita ni slow dan dia lebih terarah lah. Bila dia perlahan dia terarah dan dia akan mengena kepada uranium yang tidak bertindak balas. Okey, ciri-ciri keselamatan tambahan yang lain mestilah diperbuat daripada dinding konkrit yang tebal. Reaktor tu kecil je sebenarnya, dan satu reaktor ni ada rod uranium dia. So kalau dalam reaktor nuklear yang besar tu, dia ada banyak-banyak lagi lah reaktor kita ni. So
So setiap kali seunit reaktor tu mesti diperbuat daripada dinding konkrit yang tebal untuk menghalang sinaran radioaktif terlepas ke persekitaran. Okey, air sebagai ejen penyejuk untuk menyerap tenaga haba yang terhasil daripada tindak balas berantai itu. Peace Formative 6.2. Nombor 1, apakah yang dimaksudkan dengan pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus? Pembelahan nukleus ialah proses tindak balas nukleus di mana satu nukleus yang besar dan berat membelah menjadi dua atau lebih atom nukleus yang lebih kecil dan ringan. Okey, dan membebaskan tenaga yang banyak lah. Okey, pelakuran nukleus pula. Pelakuran nukleus ialah dua atom yang kecil dan ringan bercantum menjadi atom yang lebih besar dan menghasilkan tenaga yang banyak. Okey, nombor 2, terangkan tindak balas berantai yang berlaku dalam sebuah reaktor nuklear. So, tindak balas berantai berlaku apabila tindak balas pembelahan nukleus berlaku secara berterusan akibat daripada pembebasan neutron yang berterusan. So, itu adalah maksud tindak balas berantai. 3, terangkan bagaimana sebuah reaktor nuklear dapat menjana tenaga elektrik. So, datang daripada tenaga nuklear lah. Tenaga nuklear daripada pembelahan nukleus membebaskan tenaga haba yang banyak. Tenaga haba yang banyak itu menukarkan air menjadi steam. Steam dialirkan kepada turbin dan memutarkan turbin. Seterusnya, putaran turbin itu menukarkan kepada tenaga kinetik kepada tenaga elektrik melalui penjana, dan seterusnya tenaga elektrik itu diagihkan ke domestik melalui pencawang. Okey, nombor 4. Satu tindak balas nuklear diwakili oleh persamaan berikut. Cacat jisim ialah 0.19585, hitungkan tenaga. So, tenaga ialah EMC square. Cacat jisim 0.19585 darab dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. Lepas tu 3.0 darab 10 kuasa 8 kuasa 2. So, again, UJA ni kita kena tukar kepada unit SI. Akan dapat 2.926 darab 10 kuasa negatif 11 Joule. Dalam satu tindak balas nuklear, dua atom deuterium dicantumkan untuk membentuk satu isotop helium yang diwakili oleh persamaan berikut. Maklumat tentang zarah-zarah terlibat. Okey, diberi. A. Namakan jenis tindak balas nuklear pelakuran. Pelakuran nukleus. So, apa dia pelakuran? Sebab dia bercantum. Ada perkataan dicantumkan. B. Tentukan cacat jisim unit kilogram selepas tindak balas ini. So, cacat jisim yang awal tolak yang akhir. So, yang awal 2 darab 2015 tolak yang akhir 3.017 campur 1.009 dapat 4 darab 10 negatif 3 UJT. Tukar kepada kilogram, darab dengan 1.66 darab 10 negatif 27, 6.64 darab 10 negatif 30 kilogram. Okey, C. Hitungkan tenaga nuklear dalam Joule. EMC square M 6.64 darab 10 negatif 30, 3.0 darab 10 kuasa 8 kuasa 2, jangan lupa 5.976 darab 10 negatif 13 Joule. Nombor 2, di dalam sebuah reaktor nuklear, satu tindak balas nuklear berlaku seperti ditunjukkan oleh persamaan di bawah. Okey, so yang ni adalah pembelahan nukleus. Okey, namakan jenis tindak balas pembelahan nukleus. Kenapa nama dia pembelahan nukleus? Sebab ada neutron di bedil dan membentuk dua atom yang lebih kecil dan membebaskan 4 neutron di sini. B. Tentukan cacat jisim dalam unit kilogram. Yang awal tolak yang akhir. So, yang awal neutron 1.009 tambah 235.0439 tolak yang akhir
1329153 tambah 989116 tambah 4 1.009 kita dapat 0.19 UJA tukar kepada kilogram, darab dengan 1.66, 10 negatif 27 kita akan dapat 154 darab 10 negatif 28 kilogram. C. Hitungkan tenaga nuklear yang dibebaskan dalam unit mega elektron volt. So E sama dengan mc square, M kita 3154 darab 10 negatif 28, 3.0 darab 10 kuasa 8 kuasa 2, jangan lupa 3154 negatif 28 darab 3I8 dapat 2.8386 darab 10 negatif 11 joule. So dia suruh kira dalam unit mega elektron volt. So kita tengok balik mega elektron volt tu berapa joule sebenarnya tadi. So mega elektron volt adalah 1.6 10 negatif 13. So kita bahagilah. Bahagi dengan 1.6 darab 10 negatif 13 joule. 177.4 mega elektron volt. Nombor yang lebih cantik kalau kita nak bandingkan dengan nombor yang macam tadi joule ni. So memang unit mega elektron volt ni adalah unit yang selalu digunakan lah dalam bidang nuklear. So joule tu adalah unit SI. Okey, soalan nombor 3, nukleus thorium 228 mengalami reputan alfa, benda yang lama bukan benda yang baru pun. Hitungkan tenaga nuklear yang dibebaskan dalam unit joule. So kita kena kira tenaga EMC square, kita kena tentukan cacat jisim. Cacat jisim awal tolak yang akhir. 228 0287 tolak radium 2240202 tambah helium 4.002603. Okey, untuk pengiraan tindak balas nuklear ni ataupun cacat jisim, sila masukkan ke semua nombor perpuluhan yang diberi. Jangan bundarkan jawapan. Itu dia punya keyword lah, jangan bundarkan jawapan. So masukkan saja. Dapat 5.897 darab 10 negatif 3 UJA tukar kepada kilogram, darab dengan 1.66 darab 10 negatif 27, 10.789 darab 10 negatif 30 kilogram. Ini bukan jawapan akhir, masukkan dalam formula. 9.789 darab 10 negatif 30, 3.0 darab 10 kuasa 8 kuasa 2, jangan lupa. Dapat 8.81 darab 10 negatif 13 joule. Ini barulah jawapan yang terakhir.